Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ambil kesempatan daripada pertanyaan seseorang tentang keperluan teori. Okey, kerana dia diminta menyatakan apakah teori yang digunakan dalam kajiannya. Sebab teori itu dianggap sebagai suatu keperluan, terutamanya oleh kumpulan kuantitatif. Kumpulan kuantitatif dalam sains tidak boleh hidup tanpa teori. Mereka melakukan apa yang dikatakan sebagai deduktif, iaitu daripada sesuatu yang general bersifat teori, maka teori itu diuji, untuk mendapatkan data-data yang spesifik. Tanpa teori mereka tidak ada instrumen. Tanpa teori mereka tidak ada hipotesis. Jadi bila seseorang nak buat kajian, dia kata, apakah teori anda? Sepatutnya kita kena fahami begini. Sebab ada dua genre. Satu deduktif, kajian kuantitatif. Satu adalah induktif, kajian kualitatif. Student ini buat kajian kualitatif. Daripada tajuk yang diberikan kepada saya menyangkakan memang kajian itu adalah berbentuk kualitatif. Jadi bila supervisor diminta apakah teori nak guna, dia pun pening kepala. Bila dia pening kepala, dia cari saya lah. Nak share pening kepala dengan saya. Saya dah tulis beberapa hari lepas tak lama satu kali rasanya. Saya tulis tentang perkara ni. Ada dua benda. Satu namakannya teori dalam bentuk yang established. Kadang-kadang dikenali namanya teori A, teori B, teori C, dan orang boleh menyebut sebagai teori. Macam orang sebut teori supply and demand, teori domino. Itu teori yang semua orang kenal. Teori relativity Einstein. Ada nama teorinya. Itu dinamakan sebagai teori yang established, yang telah menunjukkan perkaitan di antara konstruk-konstruk, elemen-elemen, konsep-konsep yang digabungkan untuk bentuk satu teori yang telah diuji. Itu namanya deduktif, kajian kuantitatif. Tapi kalau kajian itu berbentuk kualitatif, maka yang diperlukan bukan teori, adalah theory statement ataupun theoretical proposition. Proposition ni pernyataan lah. Theory proposition ataupun theoretical statement, iaitu pernyataan-pernyataan yang berbentuk teori tetapi tak nama. Katalah kita nak buat kajian tentang let's say tentang perubahan kemahiran seseorang itu menguasai IT. Bagaimana dia boleh berubah daripada seorang yang tak tahu IT kepada tahu IT, sebagai contoh bagaimana perubahan itu boleh berlaku, dan dia sekarang telah merata, tapi kita tahu macam mana boleh menyebabkan berlakunya perubahan. Terutamanya ada generasi yang seperti saya ni, yang kita katakan savvy komputer. Ada generasi yang sebaya dengan saya tapi langsung tak tahu pasal komputer. Jadi kita nak tahu macam mana perubahan itu telah berlaku. Kita ada teori. Jadi kita pun adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahawa sekiranya daripada kajian-kajian lepas yang kita tulis dalam bentuk theoretical statement, sebagai panduan kita untuk merangka, kalau kita lakukan interview, merangka temuduga ataupun protokol interview. Kalau kita lakukan observation, ia juga diperlukan untuk kita membina form, draft, elemen, kriteria yang kita nak observe. Apa lagi? Kalau kita membuat document analisis,
Maka untuk mengeluarkan elemen-elemen yang kritikal untuk kita jadikan coding yang boleh menghasilkan tema, itulah berdasarkan kepada theoretical statement tadi. Dan akhirnya tema-tema itulah sebenarnya yang membentuk pemahaman kita kepada teori yang melatari apa yang berlaku dalam bentuk teori. Kalau tema itu tema yang established dan telah pun diuji secara kuantitatif pula dan didapati ianya stable, maka tema-tema tadi telah menjadi satu teori. Tapi sebelum itu ia adalah theoretical statement. Jadi kalau seorang student gagal menyatakan saya tak tahulah nak guna teori apa, saya tak tahu, tak ada nama teori khusus yang saya nak gunakan dalam kajian saya, itu sebenarnya betul kerana ia merujuk pada kajian kualitatif yang bersifat induktif. Tidak mungkin kajian induktif ada teori, tetapi dia ada theoretical statement, iaitu kajian-kajian lepas yang telah membuat secara part and partial di sana sini yang kita gabungkan untuk membawa satu pendekatan memahami apa yang bakal kita buat, tetapi kita belum betul-betul memahami fenomena tersebut. Sebab itulah research itu berbentuk kualitatif. Jadi semalanglah kalau seorang expert memaksa seorang pelajar, you kena cari teori juga, sedangkan dia tak faham ke, itulah kajian induktif. Kajian induktif tak perlu teori. Okey, jadi bila kata tak ada teori, apa kita tulis dalam literature review? Sebab tu saya kata tadi kita tulis theoretical framework, theoretical statement. Okey, yang menggambarkan apa yang bakal kita lakukan. So saya harap saya menjawab persoalan itu, sebab ialah bila dah minta teori, selalunya dipahami oleh postgraduate nama teori itu, katakan teori A, teori B, teori C. Jadi tension lah dia bila dia tak jumpa teori, sedangkan dia buat induktif, dia pun tak faham induktif tu apa dia. Dalam supervisor pun tak faham, postgraduate pun tak faham. Jadi akhirnya seorang akan rasa dia superiority, seorang akan rasa dia inferiority, yang teruknya mereka yang rasa inferiority. Jadi kesian, saya pun kesian kadang-kadang kita tak boleh faham kenapa ada genre yang berbeza bila kita bincang teori. So itu saja sikit ataupun dah steam dah. Tapi tak tidur itu saja. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit manfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet dream. Bye bye.